Dalam diri Rasulullah semata-mata hanya untuk menyampaikan seruan dan dakwah Islam ini agar turut sama dirasai oleh penduduk-penduduk Taif selain bumi tanah tempat tumpah baginda sendiri, iaitu di Mekah. Tetapi sedia maklum bagi kita, berlakunya penolakan ataupun kontra terhadap dakwah Rasulullah bukannya diterima dakwah Rasulullah, bahkan diupah anak-anak kecil di jalanan untuk membaling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Zaid bin Harisah dengan batu-batu di jalanan. Dan ini sedia maklum juga bagi kita, Rasulullah mendapat luka-luka kecil dan dipenuhi kaki Rasulullah dengan darah-darah yang keluar daripada kaki suci baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sekurang-kurangnya hati Rasulullah terubat, kerana sebelum kepulangan Rasulullah kembali ke bumi Mekah, Rasulullah sempat singgah di sebuah kebun milik Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah. Disitulah Rasulullah dengan takdir Allah dipertemukan dengan Addas. Siapa Addas? Addas ialah pembantu kepada Utbah dan juga Syaibah. Dan Addas ini beragama Kristian, Addas ini beragama Nasrani, dan Addas ini berasal daripada Nineveh. Dan kita tahu dalam sejarah, Nineveh ini adalah tempat penyebaran dakwah Nabi Allah Yunus alaihi salam. Dan akibat daripada dialog yang pendek, dialog yang ringkas, yang mungkin kita tidak ceritakan pada malam ini, Addas akhirnya memeluk agama Islam di samping Rasulullah dan juga di samping Zaid bin Harisah tadi. Dan ini sekurang-kurangnya mengubat kelukaan pada hati Rasulullah akibat penolakan secara total penduduk-penduduk Taif terhadap dakwah baginda. Sekurang-kurangnya ada seorang makhluk Allah yang sudi untuk menerima ajakan dan seruan dakwah baginda tadi. Bahkan melalui peristiwa ini jugalah kita juga mengetahui bahawa Rasulullah pernah ditawarkan oleh malaikat untuk mengangkat gunung-gunung dan bukit-bukit untuk dihempakkan ke atas penduduk Taif. Kita semua tahu perkara ini, tetapi Rasulullah menolak untuk melakukan demikian. Cuba kalau kita bayangkan hari ini kita berada di tempat manusia suci seperti Rasulullah. Kalau kita duk dakwah, orang tak suka. Kita duk mengajak, orang benci. Mari malaikat, ustaz, agak-agak kalau saya ambil bukit sebelah kepung ni, saya hempak kat geng-geng ni, ustaz nak ke? Kalau kita lah, kalau boleh jangan sebiji, 14 biji bagi hempak, bagi hempuk atas kepala mereka. Tu kita. Tapi Rasulullah berdoa agar diberikan petunjuk dan hidayah. Sekurang-kurangnya kalau mereka pada zaman ini menolak seruan dan dakwah ini, aku mengharapkan moga-moga keturunan mereka yang seterusnya, yang ada ni akan melahirkan anak, yang ada ini akan menerbitkan cucu dan cicit mereka. Lepas pada keturunan ni akan ada yang memeluk dan sudi menerima agama ini. Dan salah seorang daripada mereka ialah Mughirah ibnu Syu'bah daripada Bani Saqif di kota Taif ini. Mughirah ibnu Syu'bah ini pada awalnya kepribadian beliau di masa jahiliyah memang ada yang kurang menyenangkan. Dan begitu jugalah rentetan di antara sebahagian besar sahabat-sahabat Nabi, termasuk Sayyidina Umar sendiri dan beberapa sahabat lain. Ketika zaman mereka pada waktu jahiliyah, memang banyak kelemahan-kelemahan, memang banyak kesilapan-kesilapan, memang banyak kekurangan-kekurangan. Ini kita tidak boleh nafi.
Tetapi setelah mereka memeluk agama Islam, samalah seperti sifatnya Mughirah ibnu Syu'bah, dengan seharian, hari-hari, setiap masa di bawah naungan bimbingan madrasah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan berkat persahabatan dengan sahabat-sahabat besar Nabi, sahabat-sahabat senior Nabi dan sahabat-sahabat Nabi yang lain, akhirnya membentuk acuan dan watak ke arah menjadi manusia yang lebih baik, menjadi manusia yang lebih sempurna. Dan beliau hidup sampai ke zaman Khalifah Muawiyah. Beliau hidup zaman Khalifah Muawiyah. Pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau pernah melalui beberapa peperangan, antaranya peperangan Yamamah. Yang kita tahu, peperangan Yamamah ini adalah menentang golongan-golongan murtad, menentang golongan-golongan yang tak mau bayar zakat. Perkara ini berlaku pada zaman pemerintahan Sayyidina Abu Bakar bin As-Siddiq. Bahkan pada zaman khalifah ini juga, beliau pernah mengikuti beberapa kali ekspansi dan juga ekspedisi ke bumi Syam dan juga bumi Iraq. Bahkan pernah menjadi utusan untuk satu penduduk yang dikenali sebagai An-Nujair. Kemudian pada zaman khalifah Sayyidina Umar bin Al-Khattab, beliau juga terlibat dalam peperangan besar, iaitu peperangan Yarmuk. Perang Yarmuk beliau terlibat. Bahkan beliau terlibat peperangan yang lebih besar, perang Qadisiyah. Cukup terkenal dalam sejarah bila tentera-tentera Islam bertempur dengan tentera-tentera Parsi Iran kuno di bawah pimpinan Panglima Rustum. Ini berlaku pada zaman Sayyidina Umar. Selepas peperangan tersebutlah beliau dilantik menjadi gubernur. Mula-mula gubernur di bumi Basrah, kemudian bertukar gubernur di bumi Kufah. Begitu jugalah selepas kewafatan Sayyidina Umar, beliau tetap dilantik sebagai gubernur di Kufah pada zaman pemerintahan Sayyidina Uthman bin Al-Affan. Tetapi bila pemerintahan Sayyidina Ali, sejarahnya berlaku konfrontasi antara persaudaraan Islam sendiri. Peperangan Siffin berlaku, peperangan Jamal berlaku. Perang Jamal antara Ali dengan Aisyah dan perang Siffin antara Ali dan juga Sayyidina Muawiyah. Masa konfrontasi di antara Muawiyah dengan Ali ni pada peringkat permulaan, sahabat yang nama Mughirah ibnu Syu'bah ni mengambil jalan dia tak memihak kepada mana-mana. Tak memihak dan tak menyokong kepada Sayyidina Ali, dan mengambil jalan tak memihak dan menyokong kepada Sayyidina Muawiyah. Tetapi di penghujung-penghujung dia lebih memihak kepada Sayyidina Muawiyah. Dan perbuatannya diikuti oleh sahabat-sahabat lain yang awalnya bersikap sama seperti dia, duduk tengah-tengah tanpa menyebelahi mana-mana pihak. Kemudian dia hidup lagi pada zaman pemerintahan Muawiyah, dan dia masih kekal sebagai gubernur di bumi Kufah. Dan akhirnya beliau menghembuskan nafas yang terakhir pada tahun ke-50 Hijrah. Itu sedikit sebanyak mengenai latar belakang dan sejarah kehidupan Mughirah ibnu Syu'bah di samping Rasulullah, di samping sahabat empat dan awal pemerintahan Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Tetapi keberadaan bersama Rasulullah yang lebih penting untuk kita ceritakan pada malam ini yang berkaitan dengan hal kepribadian Mughirah ibnu Syu'bah itu sendiri. Yang terlibat pada zaman Rasulullah antara yang masyhur Bai'ah Ar-Ridwan, juga ada keterlibatan Mughirah ibnu Syu'bah. Lebih jauh yang membawa kepada perjanjian Hudaibiyah. Dialah seorang lelaki yang berada di samping Rasulullah sewaktu diplomasi perjanjian Hudaibiyah ini dijalankan, mengawasi perbicaraan diplomasi dan persepakatan ini sewaktu dia berlangsung. Dan dia juga terlibat dalam pembukaan kota Mekah dan beberapa peperangan yang lain seperti perang Hunain dan juga perang Taif sendiri. Baik, kita tengok
Dalam sejarah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memasang niat pada tahun tertentu untuk melakukan umrah. Rasulullah kan dia berhijrah ke bumi Madinah. Lama Rasulullah duduk Madinah, Rasulullah rasa teringin. Rasulullah rasa berniat nak kembali semula ke Mekah. Bukan untuk tujuan berperang, bukan untuk memerangi orang yang perangi dia dulu. Tetapi Rasulullah nak menunaikan umrah di samping bertemu dengan kaum kerabat dan ahli keluarga yang lama ditinggalkan di bumi Mekah. Jadi bila Rasulullah sampai di satu tempat di kawasan Hudaibiyah, seolah-olah orang-orang dalaman daripada Mekah cuba menghalang niat dan kemasukan Rasulullah ke bumi Mekah. Lantas secara ringkas terjadinya bai'ah Ridwan. Sebab apa terjadinya bai'ah Ridwan? Sebab Rasulullah mengutuskan sahabat khalifah yang ketiga, Utsman bin Affan, untuk melakukan perjanjian dan untuk melakukan juru bicara bagi pihak Nabi Muhammad dan sahabat yang lain. Tiba-tiba kedengaran berita sampai kepada baginda, tapi berita ni tak betul sebenarnya. Sampai khabar angin bahawa bila hantar Sayyidina Utsman kena bunuh. Jadi bila kena bunuh itulah sahabat-sahabat melakukan perjanjian setia di bawah pokok yang dikenali Bai'ah Ar-Ridwan. Masa perjanjian itulah turunnya ayat Yadullah fauqa aydihim tu. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Bila sahabat-sahabat letak tangan macam kita nak main bola lah. Dan kita nak main bola, okey, sebelum main tu letak tangan. Oh, main bola. Jadi letak tangan tu turun ayat Yadullah fauqa aydihim, berkenaan dengan perjanjian Bai'ah Ar-Ridwan. Jadi untuk lebih lanjut dipanggil utusan masing-masing. Jadi Rasulullah sendirilah yang mengetuai dan mengepalai utusan bagi pihak umat Islam. Yang dihantar oleh kafir musyrikin Mekah ialah seorang lelaki yang bernama Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Urwah bin Mas'ud As-Saqafi sama lakab belakang dengan Mughirah. Maksudnya As-Saqafi, Urwah ni juga berasal daripada Bani Saqif. Bani Saqif penduduk Taif. Jadi marilah Urwah bin Mas'ud berhadapan dengan Rasulullah. Duk sebelah Rasulullah tu ialah Mughirah bin Syu'bah berdiri mengawasi sewaktu kita kata diplomasi dan persepakatan ini berlangsung. Cuma yang membawakan Urwah bin Mas'ud As-Saqafi tak kenal kepada Mughirah ibn Syu'bah ni, sebab Mughirah pada masa tu pakai baju perang, pakai topi besi, hak nampak mata 2 biji. Jadi dia tak kenal Mughirah aduk sebelah Nabi ni. Jadi bila perbicaraan ni berlangsung, nak menyampaikan kepada kemuafakatan dan diplomasi, hujung nak cari asal usul punca, tiba-tiba kebiasaan bagi orang-orang Arab ni, kalau benda macam ni terjadi, mereka akan mengambil kesempatan. Contoh kesempatan yang akan diambil oleh Urwah bin Mas'ud As-Saqafi ni, dia kalau boleh dia nak pegang janggut Nabi. Sambil duk bincang, dia nak pegang janggut Nabi. Di sisi orang-orang Arab ini banyak kali berlaku. Maksud pegang rambut lawan bagi kita, pegang janggut lawan bagi kita tu seolah-olah boleh menjatuhkan maruah dan aib bagi orang tu. Jadi dia nak buat macam tu kat Rasulullah, nak menjatuhkan aib dan maruah Rasulullah masa duk sembang berbincang, nak pegang janggut Nabi. Tapi setiap kali dia hulurkan tangan dia nak pegang rambut Nabi, Mughirah ibn Syu'bah ambil sarung pedang dia, pap atas tangan. Baru kawan tu nak hulur, ambil sarung pedang, pap atas tangan. 2-3 kali berlaku macam ni. Jadi bila banyak kali berlaku, ini mendatangkan kemarahan bagi Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Seolah-olah perlakuan Mughirah pukul tangan dia tadi dianggap biadab. Jadi dia bertanya, siapakah kamu ni? Kamu telah melakukan kebiadaban terhadap aku. Dia tak sebut nama dia. Kalau boleh dia tak mau pun Urwah tu tahu dia ni Mughirah. Tetapi sahabat-sahabat lain yang di samping Rasulullah dengan Mughirah bagi tahu, kalau kamu nak tahu sangat, lelaki ni Mughirah ibn Syu'bah.
Oh, terkejutlah dia, geng kampung dia. Mughirah ibn Syu'bah terus Urwah bin Mas'ud bangun. Hai pengkhianat, sesungguhnya sama sekali tidak bersisa apa yang telah kami lakukan pembelaan terhadap kamu sebelum ini, wahai Mughirah. Pasal apa dia cakap lagu ni? Mesti ada kes sebelum ni antara dia dengan Mughirah. Ada riwayat mengatakan Mughirah sebelum ni waktu duduk di Taif tu antara orang yang merompak. Tapi dalam kes ni sebenarnya kalau kita teliti, Mughirah ibn Syu'bah ni pernah diberi peranan untuk menjaga satu kaum, tetapi dia mengkhianati amanah tersebut. Dia bukan jaga kaum tersebut, tapi dia bunuh semua kaum tersebut dan ambil harta-harta mereka. Orang bagi amanah suruh jaga elok-elok, dia pergi bunuh semua, dia ambil harta-harta ni. Jadi dia dipersalahkan di kemudian hari sebab perlakuan pembunuhan dan perampasan harta. Tetapi masa tu orang yang paling banyak backup dia kawan ni, Urwah bin Mas'ud tadi, hak backup dia dengan macam-macam argumentasi, macam-macam reason, macam-macam alasan, duk backup dia. Akhirnya dia terlepas. Jadi kawan ni pun lama dah tak berhubungan. Tapi tiba-tiba hari ni hak ketuk tangan dia tu, hak dia duk bela dulu. Sebab itulah dia bangun terus kata, hai pengkhianat, seolah sia-sia pembelaan yang kami lakukan terhadap kamu sebelum ni. Jadi seolah-olah dah terganggu proses diplomasi Hudaibiyah antara dia dengan Rasulullah. Macam dia tu duk nak kat kawan ni dah, akibat dendam lama tadi. Lalu Rasulullah bersuara. Rasulullah bersabda, sesungguhnya kami telah menerimanya untuk memeluk agama Islam. Maksudnya hal apa pun kamu nak bawa, cerita apa pun kamu nak bawa, dia dah masuk Islam dan kami terima dia sebagai sahabat kami. Tetapi tentang persoalan harta dan apa yang kamu bicarakan itu, aku lepaskan kepada kamu berdua. Hal dia sebelum ni kami tak mau tahu, sebab dia dah jadi sahabat kami, dia dah peluk agama Islam, tu kami terima. Tapi bab harta hak kamu sebut, bab amanah, bab khianat tadi, aku lepaskan kepada kamu berdua. Nabi tak mau campur. Jadi bila tengok lagu tu, terus mengalah Urwah bin Mas'ud. Sebab Urwah bin Mas'ud bukan kali pertama dia menyaksikan betapa kuat dan kokohnya kecintaan dan kasih sayang kasih sayang sahabat terhadap Rasulullah. Seolah-olah kalau dia buat perangai masa ni, cari nahan, kalau dia buat perangai masa ni memang kena dia. Jadi dia terduduk kembali dan dia memikirkan perkara-perkara sebelum ini. Kalaulah andai kata kita boleh ungkapkan seperti ini, Rasulullah di sisi sahabat ni, kalau Rasulullah nak ludah, penuh tangan-tangan sahabat nak tadah ludah Rasulullah. Kalau sahabat memerintahkan sesuatu, berkerumun sahabat nak menunaikan arahan dan perintah Rasulullah. Kalau Rasulullah ambil wuduk, sahabat nak ambil saki-baki air dan wuduk daripada Rasulullah. Itulah bayangan kecintaan sahabat-sahabat Rasulullah terhadap batang tubuh ataupun figure Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Kalau hari ini dia nak cari pasal dengan Mughirah, memang kena. Jadi dia kurungkan niat dia, batalkan niat dia, buat sementara waktu. Tetapi apa yang nak disebut, di kemudian hari Urwah bin Mas'ud juga masuk Islam. Urwah bin Mas'ud juga masuk Islam. Dia masuk Islam selepas pasukannya kalah perang Hunain, walaupun agak lewat berbanding dengan Mughirah. Tapi inilah nak sebut apa yang pernah berlaku kepada Mughirah ibn Syu'bah sewaktu perjanjian Hudaibiyah. Bahkan lebih jauh sebagai contoh, lebih jauh sebagai contoh, sahabat besar ini juga, sahabat besar ini juga ialah barisan antara sahabat-sahabat Nabi yang diberi tauliah oleh Rasulullah untuk menuliskan wahyu-wahyu yang pernah diturunkan oleh Allah kepada baginda. Yang selalu kita dengar sebagai contoh, ketua penulis wahyu ialah sahabat Zaid bin Sabit.
Muawiyah bin Abu Sufyan, Sayyidina Ali, Ubay bin Ka'ab, tak terkecuali Mughirah ibn Syu'bah juga antara list barisan sahabat-sahabat yang diberi kemampuan untuk menuliskan wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pernah terjadi dalam satu kes bila Uskop Najran, bila sebut Uskop dia lebih kurang macam pembesar ataupun pedri Nasrani hari ini. Dan Najran dulu berada dalam wilayah Yaman. Hari ini saya ingat Najran tu dah masuk dalam Arab Saudi kot. Itu tak ada kepastian, cuba cek Najran lah ni duduk dalam Yaman lagi ke duduk dalam Saudi. Dulu duduk dalam Yaman. Dan penduduk Yaman masa hari itu banyak yang beragama Kristian. Jadi Uskop daripada Yaman ni pernah mengutuskan surat kepada Rasulullah. Dan untuk kes ni Rasulullah minta sahabat yang nama Mughirah ibn Syu'bah tolong balas balik bagi pihak Rasulullah. Jadi dia antara orang yang menuliskan surat bagi pihak Rasulullah untuk balas balik kepada Uskop Najran. Dan di kemudian harilah datang rombongan beramai-ramai daripada Najran, hampir 50 ke 60 orang untuk berdebat dengan Rasulullah tentang konsep ketuhanan Isa kan. Dalam Quran sebut inna masala Isa indallahi kamasali Adam khalaqahu min turab, tu kisah pasal itulah. Jadi mari berdebat, tapi kalah, memang kalah pun. Kemudian bila nak balik mereka minta supaya dihantarkan seorang sahabat balik sekali dengan mereka untuk mengajarkan Islam kepada mereka. Jadi bila mereka kalah, mereka tu minta pula Nabi salah seorang sahabat bawa sekali dengan kami balik ke Najran, balik ke Yaman, suruh dia ajak Islam yang sebenar. Jadi Nabi duk cari siapa sahabat halayak, tengok situ tengok sini. Nabi pilih siapa? Siapa sahabat Nabi yang digelar Aminul Ummah, orang yang paling amanah bagi umat ni? Siapa? Siapa sahabat Nabi yang diberi gelar Aminul Ummah? Nombor 10 sahabat yang dijamin masuk syurga. Who is it? Nombor 10 sahabat dijamin masuk syurga. Abu Ubaidah Al-Jarrah. Abu Ubaidah Al-Jarrah diutus. Dan tak ada sampai di Yaman. Ada riwayat menyebut tengah jalan tu dah ada berapa orang yang peluk agama Islam. Tak ada sampai tempat dia lagi. Duk sembang-sembang pasal Islam tengah jalan ni, 2-3 orang dah masuk agama Islam. Itulah kehebatan sahabat-sahabat dulu dalam memberikan pencerahan dan penerangan berkaitan dengan agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Kembali kepada persoalan Mughirah ibn Syu'bah tadi. Dalam satu kes pernah berlaku, waktu ni usai dah habis peperangan Hunain dan peperangan Taif ataupun disebut peperangan Bani Saqif. Masa tu keberadaan Mughirah ibn Syu'bah ni di luar kota Madinah. Dia duduk di luar kota Madinah sedang buat apa? Dia sedang mengembalakan unta Rasulullah dan beberapa unta sahabat yang lain. Dia duduk di luar kota Madinah, duduk jaga unta Nabi dan unta beberapa sahabat yang lain. Tiba-tiba dari kejauhan dia nampak satu kafilah. Kafilah ni seolah-olah cara dia bergerak dan berjalan sedang menuju nak masuk ke kota Madinah. Dia pula duduk di luar kota Madinah, dia nampak kafilah. Jadi bila dia tengok semakin mendekati, baru dia tahu, baru dia cam bahawa kafilah ni ialah antara kaum kerabat dan anak beranak dia yang datang daripada bumi Taif. Dalam tu dia dapat kenal beberapa orang tu, adik-beradik dia, sahabat dia, kaum kerabat dia. Mereka menuju nak masuk ke bumi Madinah, kota Madinah. Dan hal keberadaan ni dia pun bersungguh lah nak bagi tahu. Orang yang paling utama nak bagi tahu siapa agak-agak? Dah awal nak datang ni, rombongan besar ni, nak bagi tahu kat siapa? Kat Nabi. Jadi dia pun lantas bergegas masuk ke kota Madinah menuju ke Masjid Nabawi nak cari Rasulullah, nak bagi tahu dia nampak pasukan kafilah ni datang menuju ke kota Madinah. Tapi sayangnya dia tak menemui Rasulullah di sana, dia menemui sahabat besar Abu Bakar. Lalu Abu Bakar kata, apa yang kamu kecoh ribut-ribut sangat ni, ada apa? Dia pun ceritalah apa yang dia nampak. Lalu Abu Bakar bagi tahu dekat dia, untuk hal ni kalau boleh biar aku bagi tahu dekat Nabi, bukan kamu.
Padahal dia sendiri nak bagi tahu kat Nabi. Bila jumpa dengan Abu Bakar bagi saranan dan suggest, biar aku sendiri bagi tahu kat Nabi, bukan kamu. Dan dia menyetujui untuk Abu Bakar sendiri yang bagi tahu dekat Nabi. Jadi bila dapat tahu kepada Nabi ada rombongan ni nak jumpa dia, dan Rasulullah terbuka, senang hati untuk menerima rombongan ni. Jadi bila berlaku pertemuan tu, rupa-rupanya rombongan ni diketuai oleh seorang lelaki daripada Taif yang bernama Abdul Yalil. Bukan Jalil, Yalil. Abdul Yalil. Tujuan utama kedatangan mereka ialah kerana mereka takut mereka akan kena serang dekat Rasulullah. Mereka takut Rasulullah akan pergi ke Taif dan serang orang-orang di Taif. Tiba-tiba, pasal apa? Sebab terjadinya kes pembunuhan. Pembunuhan siapa? Pembunuhan salah seorang sahabat hak masuk Islam. Siapa? Hak dia duduk bergaduh depan Nabi tadilah, Urwah bin Mas'ud As-Saqafi tu. Hak tadi masa perjanjian Hudaibiyah. Dan ni lepas pada perang apa? Perang Hunain, lepas daripada peperangan Taif tu, kawan tu masuk Islam. Bila masuk Islam, dia balik semula ke tempat dia di Taif, dia kena bunuh. Berita ni tak sampai lagi dekat Nabi. Berita ni tak sampai lagi dekat sahabat. Kawan tu awal-awal datang takut bila Nabi tahu, oh sahabat kita kena bunuh, mari kita pergi serang. Jadi takut Nabi pergi serang tu, mari-mari jumpa Nabi, bagi tahu hak sebenar bahawa Urwah bin Mas'ud dah terbunuh. Jadi takut Nabi serang, mereka main tarik tali. Mereka minta kepada Nabi bahawa kami semua datang ni nak memeluk agama Islam. Mari ramai-ramai ni kami nak peluk agama Islam. Tetapi walaupun kami nak peluk, bukan peluk lagu tu saja. Kami nak peluk ni minta persyaratan. Persyaratan dia ada 5. Tetapi hak 4 awal disebut, wahai Rasulullah, kalau kami ni peluk agama Islam, masuk agama Islam, tetapi biarkanlah kami ni diperbolehkan untuk minum arak. Minta pun agak-agak lah dah. Dia janji dengan Nabi nak masuk Islam, tapi walaupun masuk Islam, biar Nabi bolehkan geng-geng depa ni walaupun Islam boleh minum arak. Yang kedua, kalau kami ni dah peluk masuk agama Islam, selain minum arak, kami juga diperbolehkan untuk berzina. Oh, minta berzina pula. Yang ketiga, kalau kami masuk Islam, peluk Islam, diperbolehkan kami dalam bab ekonomi dan muamalah untuk mengamalkan riba. Masuk Islam, tapi bab ekonomi dan muamalah, riba masih boleh kami lakukan. Dan yang keempat, kalau kami masuk Islam, kalau kami peluk Islam, ni memang kena ketuk kepala lah. Kami ni dikecualikan daripada solat, tak payah semayang. Boleh ke tak? Agak-agak 4 ni Nabi terima tak? Kalau kita tengok pun, masuk Islam boleh minum arak, kami masuk Islam boleh berzina, kami masuk Islam boleh makan riba, kami masuk Islam tak payah semayang. Tak apa kalau lagu tu. Memang Rasulullah tolak 4-4. Sebab hak mereka sebut tu adalah basic asas. Semayang tu kewajipan. Bab riba, bab zina, bab minum arak tu adalah cegahan yang paling utama dalam agama. Bahkan bukan dalam agama Islam, agama-agama Samawi sebelum ni totally, Yahudi or Nasrani or Islam menolak perlakuan zina, menolak meminum khamar, menimun arak dan perkara-perkara yang memabukkan, menolak amalan riba. Jadi tak boleh minta lagi. Ini hak last. Boleh ke tak kalau kami masuk Islam, kami peluk Islam, tapi kami dibenarkan lagi untuk menyembah berhala-berhala kami untuk tempoh beberapa tahun. Masuk Islam nak sembah berhala lagi. Dah tu tak boleh. 4 depan tu dia nak sembah berhala pula minta dengan Nabi. Dan kondisi ni berlaku dalam beberapa reaksi. Mula-mula dia minta beberapa tahun. Lepas tu kalau kami rasa okey, kami tinggal lah. Tapi bila Nabi tak bagi, dia cuba kendurkan. Kalaulah tak leh beberapa tahun, kami minta lah untuk beberapa bulan, boleh tak? Masuk Islam, tapi berapa bulan saja kami boleh sembah. Nabi tak bagi. Bila tak bagi, dia kendur lagi. Beberapa minggu, boleh tak? Bila tak boleh berapa minggu, beberapa hari, boleh tak? Beberapa hari tak boleh juga.
Bila tak boleh juga, mereka peras seolah-olah mereka ni seolah-olah nak masuk Islam, tapi kerana takutkan ancaman daripada Nabi, takut diperangi, takut dibunuh, nak masuk Islam gaya lagu tu. Akhirnya, kalau kamu dah masuk Islam, apa keperluan lagi patung-patung berhala tu berada di bumi kamu? Kalaulah kamu tak masuk Islam tapi melakukan kebaikan, ada hubungan, go on lah. Tapi sekarang ni kamu janji nak masuk Islam, nak peluk Islam, apa keperluan patung-patung berhala tu ada lagi? Jadi Rasulullah kata patung-patung tu perlu dimusnahkan, diruntuhkan, dihancurkan. Dan dia pun berjanji, kalaulah boleh, bukan tangan-tangan kami sendiri yang hancurkan berhala tu, orang lain tolong kacau. Tak mau lagi tu maksudnya tu. Kalau kira dia ni sungguh-sungguh dah jadi Islam, tak apa, kamilah orang yang pertama, orang kampung sendiri yang hancurkan berhala ni. Tu baru sungguh-sungguh. Ni kalau boleh bukan tangan kami, orang lain lah kalau nak peracun. Jadi waktu ni lah Rasulullah utuskan Mughirah ibn Syu'bah, sebab dia orang kampung dia. Dia lagi bersemangat lah nak hancurkan berhala dalam kampung dia. Sekali dengan dia siapa? Bapa mertua Nabi, hak baru masuk Islam selepas pembukaan kota Fatuh Mekah. Siapa bapa mertua Nabi? Isteri Nabi yang ni nama dia Ramlah binti Abu Sufyan, betul. Tapi duk cari bini-bini Nabi, mana nama Ramlah? Payah nak jumpa tak? Sebab biasa gelaran isteri Nabi ada Ummu depan. Cari hak Ummu Habibah, itulah dia. Ummu Habibah itulah Ramlah binti Abu Sufyan. Jadi ada riwayat kata yang mengepalai ekspedisi ni bukannya Mughirah, tetapi sahabat besar Khalid bin Al-Walid. Mughirah dengan Abu Sufyan cuma jadi pembantu kepada Khalid bin Al-Walid. Siapa hak terbunuh tadi? Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Jadi ada juga orang tanya, Ustaz, adakah Urwah bin Mas'ud ni adik-beradik kepada Abdullah bin Mas'ud? Nama nak sama, biasalah orang tanya tak? Urwah bin Mas'ud Bani Saqif. Sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud tu Bani Zuhrah, lain. Walaupun nama bin sama Mas'ud, hak sahabat Abdullah bin Mas'ud tu Bani Zuhrah, lain. Hak tu dia Makkah. Baik, sekarang apa cerita sebenarnya dengan Urwah ni? Macam ni lah. Selepas peperangan Hunain, antara suku Sakat, proksi paling besar yang menyokong perang Hunain dengan Rasulullah ni, geng-geng Bani Saqif lah. Geng-geng Taif ni antara proksi paling kuat, duduk dalam kumpulan musuh hak lawan Rasulullah. Mereka mengharapkan kemenangan, tiba-tiba kalah. Bila kalah, balik daripada kalah peperangan ni lah, berlaku lagi peperangan yang dinamakan peperangan Taif. Kalah juga, walaupun ada beberapa orang sahabat Nabi, lebih kurang 20 yang syahid dalam perang ni. Jadi waktu inilah terbuka pintu petunjuk dan hidayah kepada Urwah bin Mas'ud ni. Dia berfikir tentang siapa? Mughirah, sahabat dia tu hak masuk Islam. Dia pun berfikir nak lakukan benda yang sama. Akhirnya dia dapat satu peluang, dia jumpa satu kafilah Islam. Jadi dia follow kafilah Islam ni, follow, akhirnya sampai dekat satu kampung sebelum masuk ke bumi Madinah. Di sinilah dia bertemu dengan Rasulullah, menyatakan keislaman dia dan dia berbai'ah kepada Rasulullah. Tapi dia punya hati yang suci, Urwah ni, lepas dia dapat pengajaran dan bimbingan daripada Rasulullah, satu masa dia bagi tahu dekat Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau boleh cahaya petunjuk dan hidayah Islam ni bukan aku seorang saja nak terima, bukan aku seorang saja nak rasa. Kalau boleh aku nak balik semula ke Bani Saqif, ke Taif, kampung aku nak sebarkan dakwah Islam ni kepada sahabat-sahabat, kepada anak beranak, pada adik-beradik aku. Begitu besarnya hemah yang ada pada diri Urwah. Tapi buat permulaan permohonan dia ni, Nabi larang. Sebab Nabi tahu Bani Saqif ni orang yang kuat lawan Nabi. Bani Saqif ni orang yang kuat tentang Islam. Dia takut kecelakaan dan mudarat akan dikenakan ke atas batang tubuh Urwah. Nabi bimbang. Tapi sebab dia kata apa? Kesungguhan dia nak tengok Islam ni bukan hanya pada dia, tetapi tersebar kepada orang-orang di kampung dia. Lalu dengan rasa berat Rasulullah melepaskan Urwah bin Mas'ud balik semula ke Taif. Jadi lebih kurang perjalanan dia sampai semula ke Taif itu pada waktu Isyak.
Bila sampai di Taif waktu Isyak, dia masuk dalam rumah dia, kaum kerabat dan anak beranak dia sambut dia. Sambut dia dengan baik, sambut dia dengan hormat, sambut dia dengan lembut, dan mereka menyapanya dengan sapaan ahli-ahli jahiliah. Sapaan ahli-ahli jahiliah. Lalu waktu inilah dia marah. Dia kata, aku harap kamu kemudian selepas daripada ini menyapa aku dengan sapaan ahli-ahli syurga, ahli jannah, dengan ucapan Assalamualaikum. Warna pelik dia ni, Urwah ni. Tiba-tiba kita duk sapa dia dengan sapaan biasa tu, dia marah dan suruh sapa dia dengan ucapan ahli syurga, Assalamualaikum. Adakah kamu dah masuk Islam? Adakah kamu menuju kepada Muhammad di Madinah? Dan dia membenarkan semuanya. Marahlah. Semua marah dekat dia. Yang termasuk marah ialah geng-geng kaum kerabat dia daripada bani-bani yang lain. Puncak kemarahan tu bila esok waktu fajar nak menyingsing. Dalam kitab menyebut dia naik atas tingkat rumah dia. Bila sebut lagu tu, wallahu alam lah suasana sebenar, rumah dia 2 tingkat ke, rumah dia tu agak tinggi ke, wallahu alam. Dia naik atas rumah dia tu, dia mengalunkan azan. Lepas dia mengalunkan azan, dia semayang subuh. Dan ada berapa orang lelaki yang tak puas hati dengan pengislaman dia. Ni nak tengok, hak Nabi bimbang tu dah berlaku lah. Orang Bani Saqif ni memang cukup menentang Nabi dan menentang Islam. Sampai anak beranak dia, kaum kerabat masuk Islam pun dia tak puas hati, dia berdendam. Akhirnya duduk di bawah tu, mereka melempari dan menghujaninya dengan anak-anak panah. Dan salah satu anak panah yang dilepaskan oleh seorang lelaki yang bernama Aus bin Auf dari kabilah Bani Malik. Di Taif ni, di samping Bani Saqif ada Bani Malik. Dari Bani Malik ni seorang lelaki nama Aus bin Auf panah. Dan Hani memang tepat di dada belah kiri dia, lalu dia rebah. Dan Hani ni memang menusuk parah lah kita kata. Bila rebah ni, walaupun anak beranak dia tu tak suka juga dengan pengislaman Urwah, tapi anak beranak kita kena panah. Jadi bermusuh pula dengan geng Bani Malik ni. Keluarlah geng-geng daripada kaum kerabat Urwah bin Mas'ud. Hak terkenal antaranya Ghailan bin Salamah, Kinanah bin Abdul Yalil. Kinanah bin Abdul Yalil, tadi ketua Hakmai itu Abdul Yalil, bapa kepada Kinanah ni, anak beranak dia. Hakim bin Amru daripada geng-geng lelaki Bani Ahlah. Bani Ahlah juga salah satu bani selain daripada Saqif dan Bani Malik di Taif. Bergabung, tapi waktu tu dia minta jangan. Dia kata, aku minta pada kamu semua, janganlah menuntut darah aku ni, jangan membunuh mereka semua kerana aku. Dan aku sebut pada kamu sendiri hari ini, aku dengan rela menyedekahkan darah dan nyawa aku ni demi perhubungan yang rapat seperti sedia kala antara kamu dan yang lain. Tengok pengorbanan yang besar. Aku rela menyedekahkan darah dan nyawa aku ni demi melihat hubungan yang rapat seperti sedia kala antara kamu dengan bani-bani yang lain. Jangan berbunuhan kerana aku. Jadi salah seorang anak beranak dia pangku dia. Wahai Urwah, itu benar. Tapi bagaimana juga dengan darah yang mengalir ni? Takkan tak ada apa-apa? Nak jugalah maksudnya tu. Darah yang mengalir ni tak ada apa-apa ke? Apa-apa maksud di sini apa? Pembelaan atas kamu. Demi Allah, sesungguhnya Allah telah memuliakan aku dengan cara ni. Dan ini adalah persaksian Allah atas kejadian yang berlaku pada hari ini. Tetapi takdirnya sekiranya aku mati, aku harap aku dapat bersama dengan sahabat-sahabat Rasulullah yang syahid di benteng, di medan Taif. Ini hak terjadi sebelum ni. Rasulullah hantar sahabat-sahabat dia berperang, mengepung benteng Taif selama beberapa hari. Dan dalam peperangan ni 20 orang sahabat mati syahid. Dan mereka dikebumikan di lereng bukit di Taif tu lah. Kalau boleh, kalau aku mati ni, pergi ke bumi sekali dengan hak geng 20 orang tadi. Tapi jangan bergaduh, jangan berbalah. Jadi ditunaikan hasrat dia, dia ditanam. Dikuburkan bersebelahan dengan geng-geng sahabat hak 20 mati syahid sebelum ni. Dan Rasulullah ada bersabda tentang Urwah bin Mas'ud. Perumpamaan Urwah di atas kaumnya seperti perumpamaan ahli Yasin di atas kaumnya.
Perumpamaan Urwah atas kaum dia sama seperti perumpamaan ahli Yasin atas kaumnya. Siapa ahli Yasin? Cuba buka surah Yasin ayat 20-21. Apa ayat dia? Ada seorang lelaki kan? Siapa sahib Yasin ni? Lelaki yang dimaksudkan ialah Habib An-Najjar, atau nama betul dia Khubayb An-Najjar. Kes ni berlaku di wilayah Antioquia, yang mana datang utusan-utusan Nabi Isa alaihi salam menyebarkan seruan dan dakwah. Dia minta kepada penduduk kota supaya menerima seruan utusan-utusan Nabi Allah Isa alaihi salam, tapi akhirnya dia sendiri terbunuh. Nah, buka surah Yasin, itulah dia. Sahib Yasin, Habib ataupun Khubayb An-Najjar. Tu perumpamaan Rasulullah bagi dekat dia. Tu kes hak berlaku sebenarnya kepada batang tubuh Urwah bin Mas'ud sebelum Abdul Yalil dan geng lain datang hak minta merapu macam-macam tadi. Okey, nampak. Jadi bila ni berlaku, peluanglah untuk Mughirah balas balik. Mughirah sebut di hadapan sahabat-sahabat Rasulullah waktu nak meruntuhkan berhala. Wahai sahabat-sahabatku, hari ini kamu akan melihat bagaimana kamu akan mentertawakan melihat kepada reaction yang akan dilakukan oleh orang-orang Taif ni. Dia hak paling dia nak berhala paling besar, iaitu berhala Al-Lata. Banyak berhala ni, tapi hak paling besar, paling ditinggikan dan paling dimuliakan oleh penduduk Bani Saqif, berhala hak nama Al-Lata ni. Dia ambil dua cangkul, dia pergi bantah itu. Dia pergi buat satu tutang, rebah terbalik. Dan perkara terbaliknya patung Lata ni jadi satu kegemparan yang cukup besar di sisi penyembah-penyembah berhala Bani Saqif. Penduduk-penduduk Taif tadi seolah-olah dunia ni nak runtuh dengan perbuatan Mughirah bin Syu'bah telah menumbangkan berhala mereka hak paling besar dan paling dimuliakan. Sampai keluar salah seorang daripada mulut mereka kata apa? Sesungguhnya moga-moga Allah mengutuk dan mengeji kamu wahai Mughirah ibn Syu'bah, dan aku dapat mengagak selepas ini pasti penjaga patung Lata akan datang mencekik-cekik kamu. Buat ayat lagu tu pula. Penjaga patung ni akan datang cekik-cekik kamu. Dengar lagu tu, kawan ni lagi semangat, pi betul-betul depan pegang dia punya cangkul tu. Demi Allah, semoga Allah yang membalas rupa-rupa buruk kamu sekalian. Tidak ada faedahnya apa yang kamu sembah pada patung ini kecuali hanyalah tanah batu dan lumpur yang hina. Tak ada apa, tanah batu dan lumpur yang hina. Itu yang berlaku. Dan akhirnya dia masuk ke satu kawasan simpanan. Maksudnya adalah simpanan alat-alatan perkasan tertentu untuk ritual-ritual adat penyembahan dan pengaidolaan mereka. Jadi hak tu pun dia suruh sahabat terobos habis, pecahkan pintu, keluarkan barang-barang. Barang-barang tu tak dirosakkan. Barang-barang tu diambil, dikumpul dan dihantarkan kepada Rasulullah di Madinah. Tapi nak cakap hak bangunan tu dia peruntuh, dia peracur sampai dia korek habis dia punya foundation. Bukan kata peruntuh saja. Kalau kita kata nak peruntuh masjid ni, bukan hak atas darat, hak zahir nampak, hak dalam tu dia korek habis, tak mau tengok dah. Sampai begitu sekali sahabat-sahabat nak membubarkan apa yang dikatakan sebagai penyembahan berhala ni. Tak mau ada. Itu pernah berlaku pada Mughirah ibn Syu'bah dan sahabat yang lain sewaktu berada di kalangan Bani Saqif di bumi Taif. Dan terakhir yang paling famous, penyertaannya pada zaman Sayyidina Umar, perang Qadisiyah tadi. Perang Qadisiyah ni perang melawan Parsi. Inilah dendam Parsi sebenarnya. Hak orang Iran, hak geng-geng Syiah ni hak duk marah sangat dekat Umar sebab kekalahan ni lah. Sebab kekalahan ni kita tahu dalam sejarah siapa yang bunuh Umar? Siapa yang bunuh Umar? Abu Lu'lu'ah Fairuz Al-Majusi. Apa hubungan dia dengan Mughirah ibn Syu'bah? Yes. Sebenarnya hak bunuh Sayyidina Umar tu, Abu Lu'lu'ah adalah bekas budak kepada Mughirah ibn Syu'bah itulah.
Tapi dalam kes Umar terbunuh, dia tidak dipersalahkan dalam soal ni. Bukan salah dia, bukan dia yang suruh pun. Cuma nak cakap, Abu Lulu'ah tu bekas budak, bekas hamba kepada Mughirah ibn Syu'bah ni. Dia bawa datang daripada Parsi akibat kekalahan apa? Kekalahan Rostom tadilah. Peperangan tu memang hebat. Kalau kita kira 1:4, tentera-tentera Parsi 120,000, tentera Islam cuma 30,000. 30,000 nak lawan 120. Satu kena lawan dengan 4 nisbah. Tapi Islam menang ke Parsi menang? Islam menang. Waktu peperangan nak berlangsung, Saidina Umar menghantar bala tentera. Ini dianggap paling besar di bawah pimpinan sahabat Nabi. Ini yang pernah didoakan oleh Rasulullah kepada orang ni, setiap kali dia melepaskan bidikan anak panah dia tak akan pernah tersasar. Sahabat yang nombor 9 dijamin masuk syurga sebelum Abu Ubaidah Al-Jarrah. Siapa dia? Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas mengetuai pejuang-pejuang di kalangan sahabat Nabi paling ramai ni menuju ke perbatasan Qadisiyah. Tak cukup dengan tu, Saidina Umar berasa tak cukup. Dia hantar tentera-tentera tambahan daripada Madinah di bawah pimpinan Mughirah ibn Syu'bah. Mughirah ibn Syu'bah follow mereka dengan tentera-tentera tambahan. Tak cukup lagi berasa. Sahabat-sahabat di perbatasan Syam diarahkan sejumlah walaupun tak ramai, 1,000 orang lebih kurang, di bawah pimpinan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Jadi kapten juga kita tengok sahabat Nabi dijamin masuk syurga nombor 9, dijamin masuk syurga nombor 10. Mughirah ibn Syu'bah bergabung membentuk 3